Okey geng. Okey geng, aku nak membaca, aku nak bagi hampa ya, hampa berfikir secara rasional supaya benda yang masuk akal, benda yang logik. Aku nak membaca kenapa Melayu tidak mahu berfikir. Macam dia punya tajuk dia, kenapa Melayu tidak mahu berfikir. Okey. Salah satu, first, kenapa bangsa Melayu tidak mahu berfikir? Tidak perlu menyokong Pakatan Harapan, tetapi cukuplah sekadar menindakkan atau paling kurang meragui perkara yang tidak logik di akal. Contoh, nombor satu, bila Agong pilih mereka, dia kata derhaka. Bila Agong pilih kita, dia kata pengadil tak adil. Okey, yang kedua, di Pahang, mereka kata rakyat Pahang pilih PN sebab parti dapat jumlah kerusi tertinggi dan berhak duduki kerusi menteri besar. Tapi di federal yang dapat kerusi tertinggi, kenapa mereka nak jadi kerajaan? Faham tak? Di federal Pakatan Harapan dapat kerusi tertinggi, kenapa mereka nak jadi kerajaan? Faham tak maksud aku ni? Di Pahang, mereka kata rakyat Pahang pilih Perikatan Nasional sebab parti itu dapat jumlah kerusi tertinggi dan berhak menduduki kerusi menteri besar. Dan di federal, di Persekutuan Pakatan Harapan yang dapat kerusi tertinggi, kenapa mereka nak jadi kerajaan? Okey. Yang ketiga, Peja kata Anwar bukan Faizal Azumu kata Anwar Ibrahim bukan jadi PM pilihan rakyat, tapi Perdana Menteri melalui percaturan politik. Tapi waktu kerajaan Perikatan Nasional yang dibentuk tanpa pilihan raya dulu, dia tak kata ia kerajaan percaturan politik. Hampa faham tak? Bila macam Peja cakap Anwar Ibrahim bukan pilihan rakyat, tapi Anwar Ibrahim dapat jadi Perdana Menteri atas percaturan politik. Tapi Peja ni pula macam dia tak fikir waktu Perikatan Nasional memerintah 33 bulan, adakah itu tanpa pilihan raya? Adakah kerajaan itu percaturan politik? Jadi faham tak? Jadi Peja ni pun kadang-kadang dia bercakap pun dia tak pakai akal. So, yang keempat, waktu jadi pembangkang, dia kata dialah orang pertama yang akan sokong calon isytihar harta. Tapi bila dia dah jadi kerajaan, dia kata itu kerja bodoh. Macam Haji Hadi pula cakap, waktu dia jadi pembangkang dulu, kita perlu isytihar harta, perlu, wajib. Bila dia dah rasa kedudukan menjadi menteri, dia dah ada dalam kerajaan, lepas tu dia kata kalau isytihar harta ni kerja orang bodoh. Okey. Yang kelima, bila dia kerjasama dengan DAP halal menurut agama. Bila dia kerjasama dengan DAP halal menurut agama. Tapi bila tak bersama dengan DAP, dia kata haram. Kok mana cerita pula? Waktu hang bersama hang kata halal, DAP lah baik, DAP lah menentang darurat, DAP tak kacau Kelantan, DAP tak bertanding dekat Kelantan. Tapi bila dia tak bersama dengan DAP, dia kata haram. DAP dia nak lawan PAS lah, apa semua. Okey. Yang keenam, bila calon pilihannya, dia kata sila pilih calon Cina sebab dah ramai pimpinan Melayu. Tapi bila bukan calonnya, dia kata wajib pilih calon Melayu. Faham tak maksud ni? Waktu mai pilihan raya, calon daripada Perikatan Nasional tu adalah Cina. Calon tu daripada calon gerakan,
dia boleh kata, oh, apa nama? Kita perlu undi Cina ni. Kita perlu undi Cina ni sebab Cina ni mewakili Perikatan Nasional. Dan apabila pula calon tapi bukan calon daripada Perikatan Nasional, contoh daripada calon DAP ke, calon daripada MIC ke ataupun MCA ke, calon yang menentang parti PAS, yang menentang Perikatan Nasional, dia kata, oh, kita perlu undi Melayu, kita perlu sokong Melayu, jangan sokong Cina ni. Tapi disebabkan Cina ni, India ni, dia tak bersama dengan Perikatan Nasional, dia hantam dia macam-macam. Okey. Inilah orang kata sebahagian kecil cakap putar alam Perikatan Nasional. Inilah sebahagian kecil cakap berkata putar alam mereka. Okey. Dan sikit lagi dah nak habis dah. Anwar menjadi Perdana Menteri bekerja siang malam, malah hingga ke hari Minggu pun bekerja untuk fikir soal rakyat tanpa mengambil sebarang gaji orang Melayu. Tanpa mengambil sebarang gaji. Malah orang Melayu bersangka buruk dan menghinanya. Menghina Anwar Ibrahim Perdana Menteri, walaupun Anwar Ibrahim kerja siang malam hingga ke hari Ahad pun bekerja juga untuk rakyat Malaysia. Orang Melayu bersangka buruk dan menghinanya Anwar Ibrahim. Tapi orang yang ambil gaji, tetapi orang yang ambil gaji puluh ribu ringgit, tapi orang yang ambil gaji puluh ribu ringgit tak buat apa-apa kerja, dipanggil Tuan Guru. Anwar Ibrahim bekerja siang malam, hari Ahad, hari Minggu pun bekerja untuk rakyat Malaysia. Tapi orang Melayu ni, ada segelintir orang, dia macam orang Melayu, dia tak fikir yang ambil gaji, Anwar Ibrahim tak ambil gaji tau. Tapi yang ni orang Melayu sesetengah ni, yang ambil gaji itu berpuluh-puluh ribu yang dipanggil, yang tak buat kerja apa-apa, dan mereka boleh lagi bagi gelaran Tuan Guru. Fikir tak? Faham tak maksud aku? Jadi pelik sungguh. Dan siapakah mereka ini? Pelik sungguh, tapi siapakah mereka ini? Perikatan Nasional. Bahasa akademiknya mereka yang percaya dakwah propaganda ini sebagai tidak menggunakan akal yang waras, bahasa kasar atau bahasa pasalnya, bahasa mudahnya, bahasa geramnya adalah bangang. Bahasa yang marah adalah bangang. Bila yang menguntungkan mereka, mereka kata halal. Yang menguntungkan parti mereka, mereka kata halal. Tapi yang merugikan parti mereka, yang tak menguntungkan mereka, mereka kata haram. Kita boleh nilai sendiri, kita boleh fikir sendiri yang mana satu hampa nak. Dan pada aku, Alhamdulillah, aku baca komen. TikTok aku baru ni kena ban seminggu, aku dah boleh pakai. Kena ban 2 minggu. Sehari sebelum Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri, kena ban seminggu lebih kan, 10 hari yang tu lah. Lepas tu aku baru boleh post video. Dan sekarang ni Alhamdulillah memang sangat ramai rakyat yang mengundi, yang juga yang sewaktu pilihan raya yang macam yang ke-15 baru-baru ni, yang mengundi Perikatan Nasional. Ramai yang menyesal mengundi Perikatan Nasional apabila nampak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, saham naik. Dan ada walaun. Kalau untuk pengetahuan hampa, 700 saham yang naik. Di antara 700 tu ada 2, kasbut, arak ataupun judi. Faham tak? Saham-saham daripada arak ataupun judi ni yang naik di antara 700. Tapi untuk walaun, malaun apa semua ni, yang tak berakal, yang tak mau baca, yang tak ambil tahu, dia hanya isukan 2 ni je, antara saham arak dan
dan saham Kasbet dan saham judi kalau tak silap aku. Hanya dua tu saja yang depa tengok Anwar Ibrahim naik, tengok saham ni Kasbet naik, saham tu naik, tengok ini hak haram ni. Tapi depa tak fikir lagi, depa tak ambil tahu 698 saham. Depa hanya fokus dua ni dan bawa untuk modal berkempen. Modal nak macam modal depa untuk depa nak hentam Pakatan Harapan. Sampai bila lagi hampa nak diperkudakan, dipermainkan, sampai bila lagi? Jadi kan kita nantikan, kita harapkan, doakan semua menjadi yang terbaik, dan kita mengharapkan untuk esok untuk membentuk kerajaan, untuk membentuk kabinet, perlulah ahli-ahlinya, orang-orangnya untuk duduk di dalam kabinet, dan pengawai-pengawai yang mana hak yang tak boleh pakai, seperti mana kita tengok hak yang speaker Dewan Rakyat perlu akan ditukar, ketua polis negara akan ditukar, dan ketua SPRM akan ditukar. Kita mengharapkan kalau boleh tukar cepat-cepat sikit, tak apa. Sebab kita perlukan perubahan. Kita perlu rasuah, perlu dihapuskan. Rasuah memang tak boleh pakai di dalam negara ataupun di dalam dunia. Dia akan menjatuhkan ekonomi, dia akan menjatuhkan ekonomi, rasuah, politik, segalanya akan hancur. Musuh nombor satu negara bukan dadah. Musuh nombor satu negara adalah rasuah. Asbab daripada rasuah, dadah bertebaran sekeliling Malaysia. Kok belah pendalaman tahu mana? Kok belah pendalaman terlalu banyak rasuah dan juga dadah. Kita perlu hapuskan rasuah-rasuah. Penjawat awam kita perlu brainwash. Tolak rasuah, hapuskan rasuah. Jangan sesekali rasuah. Dan kita perlu memperingat, kita perlu ingatkan rakyat-rakyat. Walaupun kita buat salah, ataupun penjawat awam ni duk nak rasuah, ambil bukti, bawa bukti, buat laporan SPRM. Walaupun dia rasuah sikit-sikit, tapi kalau budaya ni kita tak buang, hancur negara ni. Okey kan? Subscribe, like, komen dan share. Hantarkan manfaat Tuhan. Kita perlu ubah Malaysia, kita perlu ubah negara, kita perlu buat yang lebih baik, dan juga kita perlu buat yang terbaik. Kita mengharapkan sokongan-sokongan daripada rakyat supaya kita dapat bangkit balik ekonomi kita. Kita dapat bangkit balik semua untuk perubahan negara dan anak cucu kita yang akan datang 20 tahun, 30 tahun. Kena ingat hutang negara dah 1.2 trilion. Takkan 30 tahun lagi kita nak tinggal hutang-hutang dekat anak-anak cucu kita 2 trilion pula. Bayangkan 1.2 trilion, 60 tahun ambil masa. 60 tahun kita merdeka, 60 tahun hutang negara dah 1.2 trilion. Bayangkan kalau 30 tahun lagi tak naik 2 trilion sebab kos sekarang sangat-sangat tinggi. Ekonomi drop, kita terpaksa berhutang, dan demi berhutang untuk adakan duit, untuk nak buat pelaburan pun kita perlu ada duit. Bila kerajaan tak ada duit, perlu berhutang. So kita perlu bangkit ekonomi, kita kurangkan berhutang, dan kita perlu bayar hutang untuk menstabilkan balik kewangan negara, ekonomi negara. Okey, subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.